Assalamualaikum. Okey, untuk video kali ni saya akan bagi tahu kesalahan pelajar bila diorang jawab geografi semester 2 STPM. Dalam video kali ni kita akan bincangkan soalan bahagian A dulu, iaitu soalan alam sekitar fizikal. Okey, soalan 1A, huraikan konsep imbangan bahangan. Kalau soalan tentang konsep ni saya tak nak perjelaskan lah, sebab kalau soalan macam ni memang kita kena hafal fakta betul-betul. InsyaAllah kalau korang betul-betul hafal, korang boleh jawab dan skor untuk soalan ni. Okey, kita pergi ke soalan B. Huraikan dua proses pemindahan haba dari atmosfera ke permukaan bumi. Kebanyakan pelajar dia tahu macam mana haba ni dipindahkan dari atmosfera ke permukaan bumi, tapi mereka selalu directly bagi huraian. Contohnya, haba dipindahkan dari atmosfera ke permukaan bumi melalui pergerakan awan-awan ke, serakan ke dan sebagainya. Dia hurai dulu. Patutnya kalau soalan macam ni, kita bagi tahu dekat depan dulu proses apa. Proses serakan, titik. Proses serapan, baru kita hurai. Kalau kita tak hurai, kita just dapat satu markah. Atau mungkin tak dapat markah pun sebab kita tak ada poin utama. Tengok, bila jawab soalan, tengok juga markah dia. Kalau 4, dia memang kena ada dua perkara. Satu, isi utama. Satu, huraian. Okey, kita akan pergi ke soalan C. Jelaskan dua aktiviti manusia yang menyebabkan peningkatan bahangan bumi di bandar utama di Malaysia. Kebanyakan pelajar, dia tahu aktiviti manusia yang boleh menyumbang peningkatan bahangan bumi. Tapi huraian mereka salah. Aktiviti dah betul. Contohnya ada pelajar jawab macam ni. Aktiviti perindustrian. Hal ini kerana aktiviti perindustrian menyebabkan bumi panas ataupun suhu meningkat. Dia just bagi tahu directly, dia tak bagi tahu proses apa, proses macam mana yang menyebabkan bahangan bumi ni semakin meningkat. Patutnya mereka jawab macam ni. Aktiviti perindustrian, noktah. Ini kerana aktiviti ini membebaskan gas-gas CO2, SO2 dan sebagainya yang boleh memerangkap haba. Ini juga menyebabkan berlaku peningkatan bahangan bumi di bandar utama, di bandar utama di Malaysia. Lagi baik kalau bagi contohnya di Kuala Lumpur. Kalau soalan macam ni sebenarnya dia boleh guna huraian yang sama untuk dua isi berlainan. Kita boleh guna untuk isi aktiviti perindustrian dan isi aktiviti pengangkutan. Kedua-duanya membebaskan gas CO2 dan SO2, karbon dioksida, sulfur dioksida. Okey, kita pergi ke soalan D. Okey, soalan D ni sebenarnya soalan langkah ni kalau dia keluar memang dia nak tolong pelajar bagi markah lebih. Soalan ni sebenarnya senang, tapi kebanyakan pelajar dapat satu markah saja untuk isi sebab mereka salah huraian. Bila soalan bukan perundangan, maksudnya jangan bagi jawapan berkaitan perundangan, akta, denda, kompau, kawalan, jangan sebut semua tu. Kalau bukan perundangan, ambil yang paling simple, pendidikan atau kempen ke, ataupun penanaman semula ke. Okey, kalau soalan macam ni, kebanyakan pelajar dia tahu apa dia nak jawab. Tapi bila dia jawab, contohnya mengadakan kempen. Ini kerana melalui kempen bahangan dapat dikurangkan di bumi. Sebenarnya tak betul macam tu. Kita kena bagi tahu melalui kempen ni apa yang kesedaran manusia dapat mengadakan kempen. Titik. Ini kerana kempen mampu menyedarkan manusia tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan mengelakkan kemasukan bahangan yang terlampau banyak ke bumi. Contohnya, kempen Save World. Contoh macam tu. Jangan tertipu lain kali dengan soalan macam ni. Okey, kita pergi ke soalan 2A. Jelaskan punca yang mempengaruhi kesan rumah hijau. Tengok soalan ni baik-baik. Soalan ada 12 markah. Soalan juga ada tulis punca dan juga ayat mempengaruhi. Bila ada mempengaruhi, akan ada bertambah atau berkurang dalam huraian kita tu. Dan soalan ni juga dia tak bagi tahu dia nak punca apa. Punca alam sekitar fizikal ke atau punca dari manusia. Kalau soalan tak bagi tahu, kita kena masukkan dua-dua. Kalau kita just masukkan punca yang dari manusia, kita akan dapat separuh markah je. Make sure soalan macam ni hati-hati baca betul-betul.
punca yang mempengaruhi kesan rumah hijau seperti aktiviti perindustrian, aktiviti pengangkutan, kebakaran hutan semula jadi, letusan gunung berapi. Okey, macam tu. Dalam huraian juga bagi tahu bila letusan gunung berapi, kadar gas CO2, SO2 akan meningkat. Gas ini boleh merakat haba. Mesti bagi tahu proses dia macam mana sehingga boleh berlaku kesan rumah hijau tu. Soalan 3A, bincangkan faktor yang mempengaruhi edaran air tanah. Edaran air tanah ni umum kita ketahui masa belajar, air yang bergerak dalam tanah. Faktor yang mempengaruhi. Tengok soalan ni, dia bagi tahu. Soalan ni sebenarnya memang dia tak bagi tahu faktor tu dia nak faktor manusia atau faktor alam sekitar fizikal. Tapi soalan ni lebih cenderung kepada faktor fizikal sebab edaran air tanah ni tak berkait sangat dengan manusia. Memang ada aktiviti-aktiviti yang menghalang edaran air tanah ataupun mengganggu edaran air tanah ni. Tapi kita kena lebih ke depan ni. Contohnya kalau pembalakan, ruang tak ada pokok, jadi tanah terdedah. Okey, kita kena hurai dekat situ, dekat tanah tu. Okey, contoh faktor yang mempengaruhi edaran air tanah adalah kadar hujan. Benda paling simple, kadar hujan. Hujan yang turun dengan banyak akan meresap ke dalam tanah dengan banyak dan meningkatkan kadar edaran air tanah. Macam tu je. Bila mempengaruhi ni, kena bagi tahu meningkat ke menurun ke sesuatu tu. Main point dekat depan dan pastikan cara kita hurai tu ada ayat yang menunjukkan dia bertambah atau berkurang. Sebab kalau kita tak ada proses dia macam mana, kemungkinan kita just dapat satu markah untuk isi tapi tak dapat huraian. Okay, 3B, huraikan pengaruh lebihan air terhadap aktiviti manusia di kawasan tropika lembap. Tropika lembap ni antaranya Malaysia lah. Pengaruh lebihan air. Kalau bahasa famous lebihan air ni banjir lah. Kita boleh tengok, kita boleh perhati secara logik bila banjir, aktiviti apa yang terganggu, perikanan, pengangkutan. Macam tu je. Cuma huraian tu kena bagi tahu dengan betul lah. Contoh pelajar dia dah tahu aktiviti apa yang terhalang. Tapi huraian dia salah. Contohnya macam ni. Aktiviti pengangkutan akan terjejas. Ini kerana banjir menyebabkan manusia terpaksa berpindah. Okey, memang betul. Manusia terpaksa berpindah bila banjir atau lebihan air. Tapi benda tu tidak directly merujuk aktiviti pengangkutan. Sepatutnya pelajar perlu hurai. Aktiviti pengangkutan akan terjejas. Ini kerana air yang melimpah atau lebihan air menyebabkan jalan raya terhalang dan tidak boleh dilalui oleh kenderaan. Soalan ni juga kita perlu bagi tahu dekat belakang aktiviti tu terjejas ke tak. Kalau kita just bagi tahu aktiviti manusia, ini kerana bla 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 bla, kita tak bagi tahu pengangkutan ni, kita tak bagi tahu aktiviti pengangkutan ni terjejas ke tak dekat ayat kita tu. Okey, tu je lah untuk ni. InsyaAllah next kita akan buat kesalahan jawab pelajar untuk subjek lain pula. Korang komen lah nak subjek apa.